Kufrin yang kedua tu, tanwin tu, orang panggil tangkir tu, nakirah tu. Untuk apa? Untuk apa? Tu kalau orang mengaji balaghah dia tahulah. Nakirah ni li ta'zim, untuk membesarkan kekufuran di bawah daripada kekufuran yang besar. Besar tu mariman. Daripada kekufuran yang sebenar. Yang sebenar tu mariman. Mari pada tanwin tu, nakirah tu. Duduk situ. Jadi Imam Bukhari faham tu. Dia faham. Nifak sana pun begitu juga. Nifaqin duna nifaq. Nifak bawah daripada nifak yang sebenar. Kalau nifak yang sebenar, memang kafir dah. Orang munafik kan, dia tidak percaya kepada Allah SWT. Dia tidak percaya semua, tapi dia pura-pura sebagai Islam. Walaupun dia semaya, dia buat, dia puasa, hak luar, sebenarnya di sisi Allah dia Islam. Dah. Hanya pada kita saja kita nampak dia itu Islam. Di sisi Allah tidak Islam, kafir. Artinya nifak tu ada hak siapa mereka memang kafir. Tetapi ada juga yang disebut oleh Nabi SAW sebagai munafik. Misalnya kecek pelawak, tak ada amanah, gitu begini. Itu disebutkan sebagai nifak. Jadi nifak tu dengan apa makna? Bukan nifak makna kafir tu dah. Tapi nifak yang arti tidak sesuai dengan orang Islam. Hak kecek lagu tu pasal pura-pura, lagu tu pasal tak boleh nak pegang tu, orang munafik. Gitu. Dia ada kesesuaian. Dari segi kesesuaian dia. Sebab tu disebut nifak. Lepas pada tu dia buat perbandingan. Kalau kita perhati dalam Quran kan, perbandingan kalau Islam ni, iman ni dia bandingkan dengan cahaya, nur. Kalau kekufuran itu dibandingkan dengan zulumat, dengan kegelapan. Selalu kita jumpa dalam Quran dibandingkan gitu. Kalau kita perhati perbandingan itu, cahaya ni ada ketika terang benar, terang hari itulah. Ada ketika tak apa terang, ketika mengorik tu, campur tu antara cahaya dengan kegelapan. Ketika tu, ketika bercampur. Ada gitu. Begitu juga ketika subuh tu, nak pagi tu kan, antara nak naik matahari dengan sebelum, naik matahari dengan sebelum itu, kita gelap. Kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak, kelabu lah. Cahaya tu ada lagu tu. Tetapi orang panggil cahaya juga, tapi cahaya tidak terang. Supaya juga ni mukmin juga, tetapi mukmin ada bercampur dengan hak kufur tadi, sifat kufur tadi. Bercampur dengan hak gelap. Ni mukmin juga, orang yang melakukan maksiat ni, yang melakukan kezaliman ni mukmin juga, tetapi mukmin yang tidak cerah molek. Iman dia tu tidak cerah molek. Kalau kita banding siang kat tengah hari kat, lagu itulah cahayanya tak terang. Jadi sehingga kalau kita kata gelap, boleh juga mukmin yang gelap, kita kata. Mana tidak gelap sungguh dah, ada juga tidak mengeluarkan dia daripada Islam lagi. Tetapi oleh kerana ada ciri-ciri kegelapan itu, kita sebut dia tu dengan kegelapan. Sebab itulah dalam hadis ni disebutkan orang mukmin tu disebut kadang-kadang kufur, kadang-kadang jadi kafir gini kalau tinggalkan sembahyang. Itu maknanya yang tidak terang betul, tidak terang betul. Begitu juga hak kufur ni, orang kafir ni, hak gelap ni, ada kalanya dia ada sifat orang Islam. Amanah, jujur, cakap betul, lebih baik lagi kadang-kadang dari segi amalan tu, daripada amalan orang Islam. Dari segi peribadi tu, perangai tu, padahal dia tu gelap, kita kata. Ada ketikanya dia cerah. Sebab kita kata kalau malam ada juga cerah. Cerah tu dengan sebab bulan, kalau kita kata, dengan sebab bintang, kalau kita kata, dengan sebab kita pasang lampu, kalau kita kata. Jadi cerah juga malam pun. Dengan sebab itu Nabi SAW tidak menafikan mana sifat baik yang ada pada orang kafir tu pun. Tetapi yang menentukan segala-galanya ialah asas dia tu, asas dia tu. Sebagaimana orang Islam, asas dia tu kalau Islam, ada hak luar ni dia tak kira tu. Tak kira, tidak menghilangkan makna hak asas dia tu. Sebab tapak tu tapak Islam. Begitu juga kebaikan orang kafir ni, walaupun dia ada hak luar ni, hak molek, tapak dia tu, tapak kufur, hak tu gelap. Sebab tu tak jadi. Hanya tengok dari segi zahir saja, dari segi hakikatnya tidak gitu.
Sebab itulah kita tengok dalam riwayat Muslim, Nabi SAW ada sebut kepada Ashad Abdul Qais, bila dia pergi kepada Nabi SAW, Nabi kata kepada dia, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilm wal ana. Padamu ni ada dua sifat yang Allah kenal, Allah suka. Dua sifat yang Allah suka, Allah kenal. Apa dia? Sifat penyantun, satu. Wal ana, dan sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati, berfikir dengan tenang. Itu dia ada tu. Dalam riwayat yang lain disebut mana? Dia pun tanya, aqdiman kana am hadithan? Sifat tu lama kah ada pada saya? Moga dia baru masuk Islam ni. Sifat tu hak lama kah baru? Dia kata ada pada saya ni. Nabi SAW kata, bal qadiman, lama. Dulu lagi ada ni sifat ni. Bukan baru. Lama dah. Dia pun kata, bila Nabi SAW kata gitu, dia kata, alhamdulillahillazi jabalani ala khallatain yuhibbuhuma. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku ni semula jadinya, ataupun dari segi jibillahnya, kejadian asalnya, ada dua sifat yang dia suka daripada asal lagi. Maknanya Nabi SAW terima kelebihan yang ada pada orang kafir itu. Semasa dia kafir pun diterima, dan Allah SWT suka tu. Memanglah kesan dia ada orang kafir pun, kalau dia cakap betul, dia amanah, dia apa, kesan dia kepada masyarakat memang ada. Menyenangkan, kita pun jadi berurusan dengan dia pun kita berasa senang hati. Kadang-kadang kita berasa lebih yakin lagi daripada berurusan dengan sama Islam. Kadang-kadang sampai gitu sekali keyakinan kita dengan perangai dia tu. Maknanya tidak boleh nafi. Nabi SAW tidak nafi. Allah SWT terima, dia suka, walaupun ada pada orang kafir pun tu. Tetapi oleh kerana asas dia tu, tapak dia tu tidak molek, dan hak tu gelap sebenarnya, maka dia tak kira hak lebih-lebih saat ni tu tak boleh nak sebut, tak payah sebut. Sebab gini, dalam buku ni dia buat contoh begini, bandingkan orang Islam, ya boleh kita kata dia ni kalau bunuh orang kufur, kafir. Kalau dia tinggal semaya, dia ni kafir, walaupun dengan makna kita sebut dah tadi lah. Kut mana-mana pun dari segi zahir tu disebut dengan perkataan kufur tu untuk dia tu. Lagu mana? Supaya dengan orang kalau dari segi kesihatan lah, sihat dan sakit, kalau kita nak perhati orang Islam ni serupa dengan orang yang sihat. Mana kalau pergi cek dengan doktor, doktor kata tak ada sakit apa, jantung molek, darah pun sedang molek, kecil manis tak ada, besar-besar lah, hak besar orang takut lah, tu tak ada. Tetapi dia mari saat ni luka kaki dia, sepak, kita kata tak, nak berubah waktu. Jadi orang panggil ke dia orang panggil orang sihat secara keseluruhan. Ada saat ni luka saat ni tu hak baru, bukan dikira sebagai penyakit hak tu. Mana sehingga boleh kita katakan dia ni orang sihat walaupun dia ada luka. Boleh kita kata dia ni orang sihat. Tak bilangan tu hak setara tu. Sebab apa? Hak ada pada dia tu, hak besar-besar tu, cukup berarti kepada kesihatan manusia tu. Apabila dia tidak ada sakit jantung, dia tidak ada darah tinggi, dia tidak ada penyakit besar-besar. Orang Islam ni pun lagu tu lah. Jadi oleh kerana tapak dia tu cahaya, jadi hak kecil-kecil saat ni dia tidak dikira sangat, tak masuk bilangan. Nak dibandingkan dengan tapak dia cahaya tu, hak besar. Mana pada dasarnya kita kata dia ni orang sihat. Hak ada sikit sebanyak sikit-sikit tu, kerana masuk sapah kau dalam mata kau, kita kata tidak menafikan dia tu sihat. Hak tu walaupun dia pergi hospital pun dia tu sihat. Tapi orang kafir ni bandingnya lagu mana? Oleh kerana tapak dia tu, asas dia tu gelap, dia seperti orang sakit. Sakit jantung pun ada dia ni, darah tinggi pun ada, paru-paru pun ada, buah pinggang pun ada belakang. Tetapi ada ketikanya dia kecing tu molek tak ada satu. Sebab biasa. Misalnya kita kata, ada ketikanya dia buat air tak ada apa, supaya orang tak sakit.